hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musiru bil Quran kal musiri bis sadaqah. Rawahu Tirmizi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran untuk seseorang yang membaca Al-Quran dengan kuat ialah seperti ganjaran seseorang yang bersedekah secara terang-terangan, dan ganjaran untuk seseorang yang membaca Al-Quran dengan perlahan adalah seperti ganjaran orang yang bersedekah secara sembunyi. Rawahu Tirmizi. Keterangan ganjaran membaca Al-Quran dengan perlahan dapat diketahui daripada hadis ini. Ini adalah untuk keadaan kemungkinan adanya riak. Jika tidak ada kemungkinan riak dan tidak juga akan menyusahkan orang lain, maka berdasarkan satu hadis yang lain, membaca Al-Quran dengan kuat adalah lebih afdal. Ia akan menjadi punca untuk menggalakkan orang lain untuk membaca Al-Quran. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, "Law ra'aitani wa ana astami' qira'ataka al-barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Rawahu Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, yakni pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu ya'ni li sahibil Quran iqra' warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan diseru kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Bacalah dengan tertil sebagaimana di dunia kamu telah membaca dengan tertil. Makam kamu ialah pada ketinggian yang kamu sampai semasa membaca ayat yang terakhir. Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan disuruh kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Bacalah dengan tertil sebagaimana di dunia kamu telah membaca dengan tertil. Makam kamu ialah pada ketinggian yang kamu sampai semasa membaca ayat yang terakhir. Rawahu Tirmizi. Maksud ahli Al-Quran ialah sama ada hafiz Al-Quran atau seorang yang banyak membaca Al-Quran ataupun seorang yang beramal dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina. Allahumma saddidna min qawlin wa amalin wa niyyat. Sambungnya surah Al-Baqarah, muka surat 44. Muka surat 44 surah Al-Baqarah, muka surat 44 ayat 2 ini 1 ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungnya ayat 261 berkenaan dengan infak. Selepas Allah Ta'ala datang ketiga kisah Nabi Ibrahim berhujah dengan satu orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia kuasa kerajaan. Lepas tu cerita tentang satu orang yang mana masuk satu negeri yang telah binasa, yang dia tertanya bagaimana Allah Ta'ala hidupkan semula selepas Allah SWT binasakan suatu kehidupan. Jadi Allah Ta'ala telah matikan dia. Allah Ta'ala cerita pada kita. Kemudian kisah Nabi Ibrahim. Dia ketiga-tiga kisah ni sebenarnya untuk cerita tentang kudrat Allah SWT dan ilmu Allah SWT. Dua kisah pertama tentang kudrat Allah. Dia cerita tentang kudrat Allah, kebesaran Allah ni sekena sentiasa dimudzakarah. Kerana inilah sumber husnuzan kita pada Allah. Bila kita mai ujian, bila umat ni diuji dengan ujian-ujian yang besar, dan untuk sangka baik pada Allah ni, dia perlukan makrifah, kena tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala cerita. Jadi dalam dua kisah ni Allah Taala cerita tentang kudrat dia. Allah ni Allah Taala yang tadbir, hidup mati Allah Taala yang tadbir. Dan Allah boleh buat satu dengan asbab, tanpa asbab khilaf dengan asbab. Mana kudrat Allah Ta'ala mutlak. Tak. Kita boleh andalkan, kita boleh siqah, boleh bergantung, boleh jadikan Allah sebagai penggantung. Dan ilmu tentang Allah beginilah dia sumber husnuzan, sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dalam apa keadaan kita tak rebah. Tak. Kalau kita tidak ada tempat bergantung yang berkuasa gini, kita akan jadi lemah. Kita serasa tak ada dah. Tak ada dah yang boleh tolong. Tak ada dah. Bila manusia rasa ujian yang menimpa dia ni, tak ada lagi orang yang boleh selesai masalah dia. Tak. Akal dia, kewarasan dia tak jumpa jalan. Tak ada nur gitu. Maka dia akan rosak. Dia akan putus asa dengan kehidupan.
ketahasan kehidupan. Dan kisah Nabi Ibrahim yang terakhir itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Siqah dengan ilmu Allah. Bagaimana kita siqah dengan kudrat Allah, maka kita kena siqah juga dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja, batu. Dan ini penawar kita. Kemudian sama semula tentang infak. Tiba-tiba ayat infak ni? Tidak, bukan tiba-tiba. Tak, ni sama semula berkenaan dengan jihad. Jihad dengan infak dia duduk sekali dah. Seperti mana ayat 244 ke ada waqatilu fi sabilillah. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Tak. Kemudian man dalladhi yuqridullah. Sama. Tak. Bila suruh berjuang di jalan Allah, maka bila ada jihad dia kena ada infak. Dia dua ni sekali. Dua ni sekali. Bahkan hakikat sama ya. Hakikat sama. Ada infak. Bahkan kalau kita tengok ni, Allah Taala berditi tentang infak lebih detail lagi daripada jihad. Tak, lebih detail. Tak, selah lebih. Tak, selah setengah. Allah detail tentang infak, kepentingan infak. Ada ajib kalau kita perhatikan. Selepas ayat kursi, Allah Taala bagi tahu apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tak, faham? Cerita tentang Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak, sifat Allah Subhanahu wa taala belakang. Kemudian Allah Taala bagi ganjaran, bagi tahu kelebihan siapa dia berpegang teguh dengan Allah. Tak, siapa dia berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia kufur dengan taghut, dia beriman dengan Allah, dia telah berpegang dengan satu tali yang sangat kukuh. Dan bila satu orang berpegang dengan Allah, Allahu waliyul ladzi, Allah akan melindungi dia. Allah akan jadi pelindung dia. Dia di bawah wilayah Allah. Di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala bagi tahu bila duduk di bawah wilayah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia daripada segala zulumat. Ini jaminan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia daripada segala kesesatan. Ini jaminan daripada Allah. Ayat kursi. Khitab pertama, perintah pertama infak. Jadi kita nak suruh nampak mana jalan keluar daripada kesesatan. Perintah mula-mula sekali Allah Taala perintah kepada infak. Dan ini konsisten dalam Quran. Surah Al-Hadid, perkara yang sama juga. Surah Al-Hadid. Tak. Allah SWT bagi tahu tentang yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian ayat lepas dia tu, wa ma lakum la tunfiqu fi sabil. Kenapa kamu tidak mahu infak? Sama. Jadi mana infak ni, amalan yang boleh menyebabkan satu orang itu selamat daripada kesesatan. Dia bukan semata-mata infak. Dia menarik rahmat Allah SWT begitu tinggi sekali. Itu yang pertama. Tengok, lepas Allah Taala bagi tahu Allah lah pelindung orang mukmin yang dia akan mengeluarkan daripada segala zulumat kepada hidayah. Perintah pertama apa dia? Infak. Pertama infak. Cuma bahasa Allah Taala guna kan masalul ladzi dengan targhib dulu. Sebab ni manusia ni dia tidak akan dapat taat perintah Allah Taala, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Melainkan bila diri dia telah dibina isti'dad. Sebab tu cara Allah Taala buat lagu ni, targhib dulu. Sebab tu betul, sebab tu kita baca majlis kita ke hadis fadail tu. Hadis-hadis fadail ni makanan rohaniah kita. Orang ingat hadis fadail ni tak sekadar fadilah, tidak. Sebenarnya hadis-hadis fadail ni dia sebenarnya dia tafsir bagi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir bagi kepada kepentingan apa-apa amalan, baik sembahyang, baik puasa, baik Quran, baik syarah Nabi syarah tentang kepentingan sembahyang, Nabi syarah tentang kepentingan zikir, Nabi syarah tentang kepentingan. Jadi hadis-hadis fadail. Nah, ini cara Nabi dah. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa manusia ni dia tidak dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala melainkan bila dalamnya dia sudah terbina. Raghbah sudah ada. Raghbah sudah ada untuk timbulkan raghbah. Dia tengok Quran pun gitu ya. Tak, sebelum nak suruh infak ni Allah Taala bagi tahu kan masalul ladzina perumpamaan orang yang mana infakkan harta dia fi sabilillah. Tapi infak fi sabilillah untuk meninggikan kalimah Allah fi sabilillah.
untuk meninggikan hukum Allah SWT fi sabilillah. Tak, untuk menegakkan hukum Allah. Semua berkaitan dengan hukum Allah SWT fi sabilillah. Allah Taala beritahu. Maknanya agama kita tidak terbina bukan semata-mata dengan hukum, dengan ahkam. Sebab tu kalau kita duduk sibuk kecek tentang ahkam kan, jadi kering. Sebab umat ni tidak terbina dengan ahkam semata-mata. Dengan ahkam semata-mata. Dia perlu dibina dengan dalamnya dia, dengan raghbah dia. Perlu dibina, ditarghib. Ini cara Allah SWT. Perumpamaan orang yang mana infakkan harta di jalan Allah, kama sali habbatin ambah, seperti mana satu biji, satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tak, kamu infak ria, dia menumbuhkan 7. Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala gambarkan suhana dia seperti mana mazra'ah, seperti mana tanaman. Seperti mana tanaman. Yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai pula ada 10 biji. 10, ada 100 biji. Ada 100, mi'atu habbah. Ada 100 biji. Jadi 700. Jadi 700. 700 kau. Kelebihan dia, dak, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala boleh lipat ganda kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak itu asah dia. Dalam bahasa Arab ni 70, 700. Ni angka-angka begini ni untuk menunjukkan banyak. Untuk menunjukkan banyak. Tak. Cuma banyak ni standard dia, mana paling kurang pun 700. Tapi tidak terhad bergantung pada keikhlasan satu orang. Keikhlasan dia mujahadah suasana tu. Dia tak sama. Tak. Ana. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala boleh lipat kali ganda kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah SWT ni wasi'un alim. Sangat luas ilmu dia, sangat luas. Allah Taala tahu belakang. Mula alladhina yunfikuna amwalahum, kemudian bagi tahu tentang bagaimana nak infak. Kepada orang yang mana menginfakkan harta dia di jalan Allah, Allah Taala bagi tahu. Kemudian lepas dia infak tu, la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adab. Thumma la yutbi'un. Kemudian dia tidak memungkinkan apa yang dia infak tu, dia tidak sebut-sebut orang. Dia tidak sebut-sebut orang. Mannan ni sebut. Tak. Kita buat masjid tu, kita ni tak kecek lagi. Tak. Ni mannan. Lepas tu wala adha. Adha ni menyakiti. Tak. Kita tolong orang tu, kita mengukit. Kita mengukit. Tu adha. Kita menyakiti orang yang kita tolong tu. Orang yang kita tolong tu, kita menyakiti. Syarat dia ni, syarat untuk infak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanda ikhlas, tidak ada perkara ni. Kalau siapa dia infak harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan Allah Taala apa ni? Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak perlu takut lagi, dia tak perlu sedih lagi. Tengok kan, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ni biasa duduk mana ayat ni? Ayat ni biasa duduk lepas Quran. Nah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, man tabi'a huda fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Biasanya mana infak ni asbab hidayah, asbab hidayah. Patut Allah Taala letak menggunakan. Lepas tu takkid pula dengan hak ni pula. Lepas tu akhir sekali pun sebut lagi. Dan ayat 274. Orang yang mana menginfakkan harta dia siada malam, secara sembunyi, secara terang-terangnya, orang lagu ni dia akan dapat ganjaran di sisi Allah. Dia tak perlu takut, tak perlu bimbang. Sama juga akhir. Jadi bila kita tahu ini kelebihannya begitu hebat. Mana ya, bila kita keliru dengan apa pun ujian halak ke tak, banyakkan infak, Allah akan bimbing. Allah SWT akan bimbing, tolong orang ni. Sebab asalnya infak ni kan tolong orang. Dia konsep tolong orang ni, asas dia asbab hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, satu orang masuk syurga dengan sebab seorang pelacur. Nabi SAW beritahu, seorang pelacur masuk syurga dengan sebab tolong seekor anjing. Nabi ketika di Mi'raj kan, Nabi tengok di antara amalan yang aku tengok yang ada pada umat ni yang masuk syurga ni, amalan yang biasa. Satu orang masuk syurga dengan sebab apa? Buai halangi tengah jalan. Buai halangi tengah jalan. Ini tolong orang. Dan dia fikir ni kalau orang lalu ni kena ni boleh bahaya pada orang, maka dia buat. Kerana perbuatan dia tak Allah Taala masukkan dalam syurga.
Seorang kaya masuk syurga dalam hadis Nabi kan. Seorang kaya yang mana dia tidak ada kebaikan apa-apa, melainkan kebaikan dia kepada bila orang susah mari butang dengan dia, dia bagi tahu pada anak buah dia. Bila sampai masa waktu kutip utai tu, tak, kalau nampak orang susah tak boleh bayar, dia kata biarlah. Tak usah tekan dia. Tak. Mudah-mudahan Allah SWT akan lepaskan aku di hari akhirat nanti. Itu yang mana? Dia ni masuk syurga sebab. Jadi ni konsep dia, unsur dia. Allah SWT nak tanda kita dalam surah Baqarah ni. Mukmin yang sebenar lagu mana sifat dia? Ni sifat dia. Sebab apa? Lepas ni riba mari. Dua orang yang berbeza, watak yang berbeza. Ni watak orang mukmin. Watak yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam infak ni tak ada ngukit, tak ada gapo. Sebab dia memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni sebab hidayah, Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin. Allah Taala bagi tahu percakapan yang mana baik dan juga minta maaf itu lebih baik. Tak, saya pun tak boleh bantu, minta maaf dah. Tak, itu ucapan yang kecil molek bila kita tak boleh nak bantu. Allah Taala bagi tahu. Itu lebih baik daripada kita sedekah kemudian duk ngukit. Begitu. Sebab apa? Sebenarnya Allah Taala tidak berhajat pada kita. Wallahu ghani. Allah Taala tidak berhajat pada siapa-siapa. Allah Taala tidak berhajat pada sedekah kita untuk tolong orang dia, hamba dia ni. Allah Taala tidak berhajat. Allah Taala tidak berhajat. Dan Allah SWT Halim. Tiru sifat Allah SWT Halim. Tak? Halim. Kena ada sifat ni. Apa isyarat daripada Allah SWT. Memanglah dia jadi orang yang ngukit ni apa kerana orang kita tolong tu tak hargai lah, kita rasa kita nak marah tu. Jadi Halim. Allah SWT Halim. Tak? Kita pun kena sabar. Halim ni apa dia? Sabar lain kan? Sabar Halim. Dia maknanya kalau terjemah bahasa Melayu sama kan? Tapi bahasa Arab dia tak sama. Sabar ni satu keadaan yang mana kita tak boleh buat gapo, kita sabar. Tak. Orang sakit kepala kita tak nak balas, dia besar kan. Kita sabar kan. Tak. Halim ni kita boleh balas. Tapi kita tak balas. Kita sabar. Dia ada usaha sabar. Kita boleh balas. Orang kata kita boleh kata dia. Tak, kita pandai lagi bahagian kata. Tak. Tapi kita sabar. Dia dipanggil Halim. Tapi orang kata kita jekah kita tak berani nak jekah balik dia. Kita panggil sabar, itu bukan Halim. Tak. Panggil Halim. Dia Halim dengan sabar ni, dia beza dia. Halim ni kita boleh balas, tapi kita tak balas. Dia panggil Halim. Dia Allah SWT masih Allah Taala boleh kata, boleh binasa kan. Tapi Allah SWT Halim. Ya ayyuhallazina amanu wahai beriman, la tubtilu sadaqatikum. Wahai beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara sebut-sebut dan juga menyakiti. Sebut-sebut dan mungkin duk kacak dia ecek kat orang. Tak. Dia kena lupa tu. Kebaikan kita tu kita kena lupa. Jangan kamu jadi seperti mana orang yang infakkan harta dia ria'an, nak tunjuk kat orang. Seperti mana orang yang tidak beriman dengan Allah di hari akhirat ni. Ni punca. Allah nak bagi tu. Punca riak ni apa dia? Tak jelas tentang Allah, tak jelas tentang akhirat. Sebab tu kalau jelas tentang Allah, jelas tentang akhirat, dia akan dapat ikhlas. Sebab tu dalam sifat kita kan ada ikhlas ni, dia berkait dengan sifat pertama, iman pada Allah SWT. Kalau iman pada Allah Taala sempurna, maka ikhlas akan ada. Kalau iman masalah, ikhlas akan masalah lalu. Tak. Sebab tak boleh. Kita buat kebaikan rasa gap bukan kerana Allah, kerana akhirat. Tak ada tak sedap buat kita. Kalau kita faham buat amalan ni, tak. Kerana molek benda tu nak suruh kata kita molek, tu jadi masalah. Tapi kalau kita buat ni kerana akhirat kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan selesai. Jadi manusia hargai, kata hargai tak ada masalah. Seperti mana dalam surah Ad-Dahri kan, tak? Allah Taala gambar kan, tak? Wallazi apa dah? Surah Ad-Dahri, innama nut'imukum liwajhillah wa la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah nak bagi tahu, kami bagi makan ni hanya kerana Allah. Dan kami tidak berhajat terima kasih pun kami tidak perlu. Apatah lagi balasan, terima kasih pun tak perlu. Sebab apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sebab kami buat ni kerana kami bimbang hari mana kami akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hari akhirat.
Dia atas dasar ni kebaikan dia buat, atas dasar ni infak dia buat, semuanya asbab dia iman dengan Allah di hari akhirat. Jadi Allah Taala bagi tahu pada kita, pada orang mukmin, jangan kamu batalkan sedekah kamu, kebaikan kamu dengan kamu sebut-sebut supaya orang hargai. Jangan ngukit dah sehingga orang sakit hati pada kamu. Jangan jadi seperti mana orang mana orang kafir. Jangan jadi seperti mana orang kafir yang mana mereka infak harta mereka ni semata-mata nak tunjuk kat orang. Dia punca dia kerana tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Perumpamaan orang yang mana sedekah lagu ni perumpamaan orang lagu ni seperti mana kama sali safwanin, seperti mana batu yang licin. Batu yang licin, atas tu ada tanah. Ada tanah. Turab ni tanah hancur lah. Turab. Ada. Fa asabahu wabil. Lalu tanah tu ditimpa hujan yang lebat. Banyak batu licin, tanah atas batu tu, hujan lebat pula. Lalu fatarakahu salda. Kerana hujan lebat tu tak ada tinggal ke satu. Kosong. La yaqdiruna ala syai'in ma. Sehingga dia tidak dapat apa-apa pun di atas usaha dia yang telah dia infak tu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang kafir, orang lagu ni. Sebab apa? Dia tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Dia sedekah lagu ni Allah Taala tak terima. Masih lagi infak. Wa mathalul ladzina yunfiquna ni orang mukmin pula. Adapun orang mukmin, Allah Taala buat perbandingan. Adapun orang mukmin, mereka infak harta mereka ni ibtigha amardatillah, semata-mata untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajib juga dalam Quran ni, konsisten juga bila kita perhati mana alladzina amanu ni, dia termasuk dalam alladzina amanu ni orang beriman, dan juga orang yang mana ada dalam itu nifaq, ada lemah iman. Ya alladzina amanu. Bahasa pun agak kasar juga, bahasa pun agak keras sikit. Tapi kalau sebut al-mu'minun, biasanya mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna. Ni mula kita belajar dari surah Baqarah. Pada kita akan lalu banyak. Maknanya bila Allah Taala kata ya ayyuhalladzina amanu ni, dia tidak semestinya orang mukmin yang sempurna dah. Dia termasuk belaka orang mukmin yang sempurna tu memang dah. Tapi dia termasuk juga orang mukmin yang lemah iman, orang munafik yang ada masalah, dia termasuk belaka. Sebab tu kita perhati semua ni, tengok ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatukum. Orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu. Bahasa ayat sebelum ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum. Tengok bahasa agak kasar. Bahasa tu sebagai apa dia? Zajar daripada Allah Subhanahu wa taala, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak pelik bila kita jumpa ayat dari surah An-Nisa kan? Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, berimanlah. Sebab alladzina amanu ni iman dia tak sempurna lagi. Sebab tu kena sempurnakan iman. Sebab tu maknanya orang beriman dia perlu diislahkan, iman dia tu perlu diislahkan. Sebab tu usaha atas iman ni perlu. Tak. Sebab bahasa pun Allah Taala buat gini. Sebab tu Allah Taala lepas cerita orang lagu ni ada orang sempurna. Orang ada sempurna. Wa masalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang yang menginfak harta dia semata-mata untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga wa tathbitan min anfusihim, dengan yakin, tathbitan min dia buat ni kerana tasdiqan, yaqinan. Tak. Infak bantu orang kerana yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang lagu ni tasbitan min anfusihim. Allah Taala bagi tu kamathali jannatin birabbah, seperti mana kebun yang berada di tempat tinggi, di lodging. Perumpamaan dia Allah, seperti mana kebun yang berada di tempat tinggi. Lalu asabaha wabilun, lalu kebun tu kena hujan yang lebat, lalu mengeluarkan hasil 2 kali ganda atau berlipat kali ganda. Fa illam yusibha wabil, kalau tak kena hujan pun fatal, dia ada kabuh, dia ada apa dia, udara sejuk dia tu, air dia menyuburkan juga tanaman. Kalau tak kena hujan pun dia ada fatal. Mananya hujan yang mana ringan, tak basah juga, dia membasah juga, tak tempat tinggi kan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Taala tahu belaka apa yang kamu buat. Allah Taala sudahi juga gitu.
takkid sama, supaya kita puas hati dengan Allah, supaya kita faham bahawa apa saja yang kita buat, perkataan yang kita ucap, ni Allah SWT jelas. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, datangkan tamsil dengan satu keadaan yang mana orang yang mana sedekah dengan tidak ikhlas, buat amalan dengan tidak ikhlas. Ayawaddu ahadukum, tengok bahasa Allah Ta'ala guna, bahasa memujuk supaya ikhlas. Tadi bahasa tegah, ni bahasa pujuk. Ayawaddu ahadukum, mahukah kamu jadi seperti mana satu orang yang mana dia memiliki kebun, tak, kebun apa? Kebun anggur, kebun kurma, dan kebun dia tu tak sempurna sebenarnya. Ada anak-anak sungai di tempat kebun dia tu. Dan dia juga ada tanaman-tanaman lain lagi. Tanaman lain lagi. Dan dia pula tua. Tak. Allah kata, mahukah kamu jadi seperti mana satu orang yang ada kebun? Kebun yang sempurna. Kebun ada macam-macam, kurma, ada anggur, ada tanaman-tanaman lain, ada semua. Dan dalam kebun dia tu ada anak sungai mengalir. Mana kebun yang kemah? Kebun yang kemah. Dan dia telah tua. Dia telah tua dah. Lepas tu dia ada tanggungan yang ramai, anak-anak masih kecil lagi. Wala huduriyatun du'afa. Tiba-tiba fa asabaha i'sarun fihi narun fahtara. Lalu kebun dia ditimpa oleh taufan, ditimpa oleh musibah. Dalam musibah tu ada api yang membakar semua kebun dia. Tengok Allah Taala. Ni orang buat sedekah, buat amalan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu taala. Allah Taala gambar ke amalan dia seperti mana? Kebun yang sempurna. Kebun yang sempurna. Tapi kerana tidak ikhlas, Allah Taala umpama ke akhir dia. Kebun jadi dah nak terpetik je lagi, modal telah habis dah, tanggungnya ramai. Masa tu dia telah tua dah. Masa peringkat akhir tu kebun dia binasa. Baik, modal habis, untung tak ada nak ambil. Tak, nak kerja semula tu dah. Nak agak anak-anak kecil lagi. Tak, dia tanggungnya ramai. Habis. Tengok Allah SWT bina contoh satu keadaan orang yang mana sangat rugi keadaan dia. Jadi buat apa dah? Amalan buat dah. Pergi akhirat. Ni Allah nak gambar kan. Kalau pergi akhirat kan, perjalanan panjang lagi. Tak, nak balik semula tak boleh dah. Sebenarnya amalan buat dah, tapi kerana tidak ikhlas, dibinasakan amalan-amalan gitu. Oh, rugi. Ruginya seperti mana satu orang ni. Sebab tu Quran ni dia layak gini, ya duduk temenung ayat ni saja kita duduk temenung. Dak hayati lagi baca berulang-ulang dak genu-genu. Diam dah tu apa dia? Menyerak masuk. Dak perintah Allah Subhanahu taala menyebabkan kita ni dengan apa, dengan tidak ikhlas ni jauh. Dak. Dengan tidak ikhlas ni jauh. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh kerana itu wahai beriman, Allah Taala bagi tahu, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah Taala turunkan, jelaskan kepada kamu ayat-ayat dia. Tak, perintah-perintah dia ni la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang berfikir. So mikir. Ni orang mukmin. Orang mukmin ni orang mikir, orang cerdik. Quran dia menyebabkan sahabat jadi cerdik. Nah, dia bukan baca Quran sebab tu salah. Duk baca Quran tu tahu satu. Nak cerdik lagu mana? Dia Quran bukan aku tengok ni. Tengok ya. Sebab tu dalam ni ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang mengangkat satu orang yang begitu tinggi, cara pemikiran dia. Sebab apa? Pemikiran dia sesuai dengan wahyu Allah SWT. Ini daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang berfikir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, oleh kerana itu infaklah harta kamu, molek-molek, apa yang kamu usahakan, apa yang kami keluarkan daripada hasil usaha kamu, daripada bumi ni. Jangan kamu pergi tujuh tak molek bila nak infak. Bila orang tarik infak dah, pergi tujuh tak molek dah. Pisai-pisai buruk, buah-buah buruk, pak mari masjid. Orang molek ke atas kedah. Dah peringkat awal, peringkat sahabat bukan cerdik ni berlaku pada para sahabat juga ni. Tak, sahabat ni. Kalau mau molek ke jual, kalau tak mau molek gata masjid. Gata masjid. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Jangan kamu pergi tuju. Allah wala tayammamu ni taksuru. Jangan kamu pergi tuju tak molek untuk kamu infak, yang mana kamu pun nak ambil pun tak sih. Tak. Kamu tak sih ambil. Tengok Allah Taala bagi tahu, walastum bi akhiri illa an tughmidu fi. Kamu tu tak, kalau nak terima hak tu pun nak ambil hak tu, kamu pun lepas sepejam mata, tak ada arah. Allah Taala letak perikat rendah benar dah tu. Tak. Kata, mana kalau buah lembu sikit tak apa. Oh ni tak boleh nak makan langsung. Tapi muka nak makan juga, muka kita tak ada buah harga ni tak. Pas sepejam mata, makanlah sikit-sikit boleh. Tak. Bukan lagu tu. Wa'lamu, ketahuilah Allah SWT ghaniyun hamid. Tengok Allah Taala sudahi dengan perkara ni.
Tak, infak tadi pun innallaha ghaniyyun halim. Ni innallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah wahai hamba, Allah Taala perintah pada kamu infak, bukan Allah Taala berhajat. Allah Taala tak berhajat, jangan faham lagu tu. Tak, jangan faham seperti mana Bani Israel faham. Bani Israel lagu tu banyak tu ayat infak ni. Dia kata apa? Innallaha faqir wa nahnu aghniya. Allah Taala ni fakir. Tak, kita kaya. Bapak dia suruh kita infak macam. Tak, dia suruh minta daripada kita. Tidak. Allah Taala bagi tu wallahu ghani. Allah SWT tidak berhajat pada siapa-siapa. Ini untuk baki kita, untuk baki hubbud dunia. Dia punca penyakit dalam hati ni cinta pada dunia. Dia nak buai ni dengan infak. Dengan infak. Pisah dengan dunia. Dia kena pisah dulu sebelum pisah hak sebenar. Sebelum pisah hak sebenar. Kena latih dulu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun. Dia Allah SWT tak terpuji. Allah Taala tak terpuji. Kemudian Allah Taala bagi tahu yang menyebabkan manusia payah nak infak ni apa? Syaitan datang ke bisikan. Selain daripada nafsu kita sendiri. Tak, Nabi bagi tahu ke tak? Kerana anak menyebabkan satu orang itu bakhil. Tak, kerana menyebabkan satu orang itu jadi pengecut. Tak. Dan tapi musuh kita ni sebenarnya asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan ni duduk tabur janji, bagi tahu pada kamu kalau kamu sedekah ni menyebabkan miskin, menyebabkan kamu jadi susah. Allah Taala bagi tahu. Syaitan wa ya'murukum bil fahsya, dan Allah Subhanahu taala bagi tahu pada kita syaitan ni akan suruh kita buat perkara keji. Sedangkan Allah ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Allah Subhanahu taala tak janji kepada kamu keampunan dan juga kurnia dengan infak, tentu sudah ada peraturan dah. Surah ni turun selepas surah Isra. Dalam surah Isra Allah Taala bagi tahu dah, jangan kamu buka tangan kamu sebelah luahnya, jangan kamu tutup tangan kamu setutup-tutupnya, bahkan pertengahan. Itu cara Allah SWT bagi tahu. Tak, cara Allah SWT bagi tahu pada kita dalam bab infak ni. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata, ni pun dengan infak juga. Hikmah jalan hikmah ni dia duduk dengan ayat infak dengan ayat jihad. Dua ni pun ajib tak? Mana hikmah ni satu kefahaman yang dalam yang Allah Taala bagi pada hamba ni, kepada siapa ni? Kepada orang yang infak. Tak, kebenaran, taufik, hidayah. Hikmah sebenarnya dia satu perkara yang mana yang Allah SWT bagi pada kita, dia akan mesti sesuai dengan realiti, dengan hakikat dia. Dia benda tu baik, permulaan dan juga akhir dia. Permulaan dan akhir dia. Itu satu hikmah. Hikmah ni satu perkara yang mana yang Allah Taala bagi, benda yang mana benda hak. Hak ni mesti dia sesuai dengan realiti dia. Tak. Sebab batin ni dia tak ada hakikat. Dia waham. Batin ni dia waham. Allah Taala gambarkan begitu kan. Tak. Dia sebab tu hak ni dia punca daripada la ilaha illallah, daripada akal yang bertunjang. Tak, batin ni dia tak ada akal. Tak, dia menupang. Tak, dia menupang. Jadi hikmah pun perkara yang sama juga. Cuma Allah Taala bagi tahu dalam surah ni, dalam surah Baqarah ni, Allah Taala bagi pada siapa hikmah ni? Kepada orang yang infak. Sebab tu duduk ayat infak ni. Ayat sebelum ni kan, jihad, ayat tentang Nabi Daud AS. Allah Taala bagi tahu fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulk wal hikmah. Tengok. Tak. Jadi ayat hikmah ni duduk pada ayat infak daripada ayat jihad. Pada ayat jihad. Tak. Mana orang yang dapat hikmah ni orang yang mana berjihad, dia orang yang mana infak. Orang lagu ni yang Allah Taala bagi hikmah. Kalau orang yang tidak ada sifat ni dia tak akan dapat hikmah. Dia tak akan dapat hikmah. Dan hikmah ni Allah Taala kata wa man yu'tal hikmah, siapa dia diberi padanya hikmah faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dia tidak dapat mengajar melainkan orang yang cerdik yang Allah Taala bagi tahu. Orang cerdik ulul albab ke apa ni? Orang yang tidak tergesa dengan keadaan. Dia cerdik sini ni, ulul albab ni, orang yang mana tidak tergesa dengan kerajaan. Bukan dengan kerajaan, dengan keadaan. Dengan keadaan halal. Tak bagi kesal pada dia. Ni orang cerdik. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, kemudian tergig lagi, apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu infak, yang kamu nazar untuk infak, tak, maka Allah Taala tahu belaka. Jangan bimbang. Dan Allah Taala tidak buat zalim sedikit pun. Tak, tidak berkurang pahala kamu sedikit pun.
Sebab tu kamu kena rasa puas hati dengan Allah yang tahu. In tubdu sadaqat fa ni'ma. Sekiranya kamu zahirkan sedekah kamu, maka itu pun satu nikmat juga. Sekiranya kamu sembunyikan sedekah kamu, kamu bagi pada fakir miskin dengan cara sembunyi, maka itu baik juga untuk kamu. Jadi ayat ni bagi tahu molek belakang. Molek belakang. Molek belakang dia sudah kena buat dua-dua lah. Dia tak boleh buat salah satu. Salah satu tu buat dia akan jadi masalah lah. Kalau kita duduk sedekah secara zahir secara terang-terangnya, maka dia akan jadi apa dia? Akan berlaku khalat. Akan berlaku apa dia? Riya, sum'ah. Jadi cara nak buat dia kena buat dua-dua. Dia kena buat dua-dua. Sebab Quran sebut dua-dua. Allah Taala sebut dua-dua. Dia ada sedekah secara terang-terangnya itu, amalan itu dapat dibeki dengan dia buat sedekah secara sembunyi. Kalau buat secara sembunyi payah juga. Sedekah terang-terangnya tak je buat. Secara sembunyi macam mata kita rasa gemar, mari ujuk pula. Tengok orang sedekah, nunjuk lah tu. Kita suruh kita lebih baik daripada orang. Sebab apa? Kita sentiasa sedekah secara sembunyi kan? Mari ujuk, bahaya juga, binasa juga. Syaitan tipu belakang. Jadi kalau buat dua-dua dia sesat. Tutup ruang. Terterangnya pembuat, sembunyi pembuat, dia akan selamat. Dia sebenarnya inilah panduan Allah SWT kepada kita, bukan bab sedekah ya, bab semua amal ya. Sebab tu Nabi sekonsisten kira bila sembahyang ni, bila sembahyang 5 waktu sembahyang Jumaat. Tarikh sembahyang Jumaat. Tapi sembahyang sunat Nabi suruh sembahyang rumah. Dan Nabi tarikh sembahyang malam. Sembahyang mana? Orang tidur kita sembahyang. Ada dua ni. Dua ni perlu. Kalau kita buat sah jadi masalah juga. Syaitan masuk ruang juga. Tapi kalau buat dua-dua, dia akan selamat. Dia akan selamat. Kalau buat salah satu jadi masalah. Sembahyang tahajud rumah. Main masjid tak. Main Jumaat tak. Oh. Buat gini sebulan, rasa tu wali dah kita. Dia rasa dia tu wali. Dia rasa lebih baik pada orang belakang. Dia bahaya amalan-amalan ni kalau tidak menepati. Tapi kalau buat dua-dua, Allah SWT akan jaga, akan lindung. Lindung. Ni pun ajib ni Maulana Ahmad Gonggohi kan, Tok Guru Maulana Zakaria bagi tahu. Amalan sunnah ni kalau dibuat dengan sungguh-sungguh dia akan menyelamatkan orang daripada fitnah. Satu orang jaga sembahyang Jumaat ke tak? Bertahun-tahun. Dia tak suruh pun dia tak wali. Dia tak wali dah. Kalau amal zikir Nabi, subhanallah 30 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar, 3 kali pahmayan. Dia rasa biasa. Tak. Tapi terah kalau amal zikir. Tak. Kok Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Dia disiplinkan diri dia. Tak. Ini Maulana Ahmad Gonggohi bagi tahu. Dia amal zikir la ilaha illallah 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Tak. Istiqamah 1000 kali sehari. Mula-mula saya akan masuk dari dia ke apa dia? Dia rasa dia hebat. Tak ada rezeki pun dia. Seorang ni tak ada, dia seorang. Pas kalau orang tahu pun, orang akan rasa dia hebat juga. Oh, hebat dia tu. Dua-dua pun dah. Tapi kalau amal rezeki Nabi dah, dia pun tak ada rasa gapo, orang pun tak ada rasa gapo juga. Tengok, Allah Taala selamatkan dia. Allah Taala selamatkan. Dengan sunnah Nabi ni selamat. Nabi ni selamat. Jadi Allah Taala bagi tahu, sedekahlah, infaklah sama ada secara terang-terangnya. Itu pun baik. Allah Taala bagi tahu, dan sedekahlah secara sembunyi yang kamu bagi pada fakir miskin, itu pun baik untuk kamu. Bila kamu buat lagu ni, tengok ni, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kesilapan kamu tu Allah Taala ambil tanggungjawab, kafarah. Ni jaminan daripada Allah. Orang buat lagu ni, berlaku kesilapan gapo-gapo kan, Allah Taala bagi tahu, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah SWT kafarah kan kesilapan kamu. Kesilapan kan yang bukan dosa besar. Sepak lipa orang nak marah ada. Oh, pijak lipa. Dosa tu. Tepi masjid kan. Apa dia? Sepak tu pijak lipa kita. Kita nak marah, tersepak. Dosa. Tapi nasib baik kita infak ataupun semaya Jumaat 5 waktu kan tak. Dosa-dosa kita diampunkan. Dosa-dosa itu diampunkan. Allah Ta'ala ambil tanggungjawab. Wallahu bima ta'maluna bas. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian ayat seterusnya tu untuk bagi tahu pada Nabi daripada kita yang baca Quran. Dalam bab islah umat. Hidayah ni hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ni milik Allah. Allah Ta'ala tak pernah bagi pada siapa-siapa. Laisa 'alaika hudahum. Bukan tanggungjawab kamu untuk bagi hidayah pada mereka wahai Muhammad. Kepada Bani Israel, pada siapa-siapa. Ini pun ingat. Sebab Allah Ta'ala tak tinggal perkara ni. Sebab apa? Quran ni dibaca untuk islah.
Untuk apa dia? Untuk dakwah, untuk islah. Sebab kita ni diturun pada satu orang dai. Sebab tu kita bagi tahu, kita nak faham Quran ni, asas dia kita kena faham. Quran diturun pada siapa? Pada kita kena baca Quran seperti mana Quran diturunkan pada orang. Quran diturun pada Nabi kita. Nabi kita ni fikir bagaimana untuk islah umat. Jadi dalam kepala Nabi ni, bagaimana setiap orang ni selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kadang-kadang Nabi berharap ke semua orang masuk Islam, semua orang beriman. Dan Nabi buat kerja kan. Bergerak, pujuk. Jadi ni di antara ayat Allah Taala pujuk Nabi bagi tahu. Hidayah kamu wahai umat hanya menyampaikan. Faham? Hidayah bukan milik kamu. Milik kamu. Kamu hanya diperintahkan oleh Allah Taala sampai dengan sempurna sama ada perkataan ataupun amalan. Itu tugas Nabi. Adapun hidayah laisa alaika hudahum. Laisa alaika. Bukan tanggungjawab kamu wahai Muhammad untuk bagi hidayah pada mereka. Tapi hidayah ni Allah Taala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Pada siapa Allah Taala bagi hidayah ni tengok. Kait dengan infak juga. Infak ni besar. Dan infak ni besar. Jadi asbab hidayah pada satu orang tu. Kau nampak dia tak faham bagi ni, tarik dia infak. Nanti Allah Taala bagi hidayah pada dia. Tarik dia infak. Wa ma tunfiqu min khairin fa apa saja yang kamu infak, apa-apa kebaikan maka sebenarnya untuk diri kamu. Dan apa saja kamu infak untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka kamu akan dapat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan. Apa saja yang kamu infak, apa-apa daripada kebaikan tu Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan dan Allah Taala tidak akan buat zalim sedikit pun. Dan barulah bagi tahu cerita pada siapa harta yang kita nak infak ni. Kepada siapa kita nak tolong ni? Lil fuqara, kepada fakir miskin. Yang mana alladzina uhsiru fi sabil. Tengok mula-mula sekali ni. Ni nampak tak sifat orang mukmin? Surah ni jauh dia, suasana surah ni kan masih lagi jihad dengan infak. Masih lagi pejuang. Jadi kalau nak tolong siapa? Tolong pada fakir miskin. Dalam fakir miskin siapa dia kamu tolong? Fakir miskin berjuang lah. Tolong. Yang mana uhsiru fi sabilillah. Terhalai dia daripada nak berjuang di jalan Allah. Sebab apa? Sebab tak ada modal. Keldai tak ada, ataupun unta tak ada, kuda tak ada. Tak ada modal nak pergi perang. La yastati'una darban fil ard. Dia tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bermusafir. Tak boleh. Sebab tidak ada belanjaan. Tapi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Dia menyangka bahawa Allah Taala bagi tahu orang jahil ni maksudnya orang yang tidak tahu. Nah, bukan orang jahil orang ni. Mana orang yang mana tak kenal dia, tak perasan. Sangka dia ni kaya. Nampak relax. Kerana kamu kerana ta'afuf, kerana sifat dia tidak minta pada orang, tidak menzahirkan kesusahan dia. Tapi ta'rifuhum bisimahum. Kalau kamu perhatikan kamu boleh tahu daripada alamat-alamat wajah, air muka dia. Tapi la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang lagu ni tidak minta. Dia tak minta dengan manusia. Tak minta dengan orang. Wa ma tunfiqu. Jadi Allah Taala suruh cari orang lagu ni. Suruh cari orang lagu ni. Wa ma tunfiqu min khair. Apa saja infak yang kamu buat, kebaikan yang kamu buat, maka Allah Taala tahu belakang. Akhir sekali, alladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang mana infak harta dia, malai dia sia, secara sembunyi, secara terang. Orang lagu ni falahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka ganjaran di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tak perlu takut balik dengan Allah. Dia tak perlu bimbang lagi apa yang dia tinggalkan. Ni jaminan hidayah daripada Allah SWT. Ayat seterusnya masuk bab riba. Ajib. Letak biar nampak syurga neraka, malai dia sia. Tak asal letak. Jadi siapa dia ikut Allah SWT, taat pada Allah ni, Allah SWT akan keluar dia daripada semua zulumat. Allah Taala akan masuk dia dalam hidayah. Dia amal yang pertama sekali kepada dia infak. Allah Taala akan campurkan dalam hati dia mudah untuk infak. Untuk Allah Taala keluarkan dia daripada zulumat. Hal ni walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur. Yang amalan ni orang yang dapat hidayah pun boleh jadi sesat. Allah Taala letak gini biar nampak zahir. Infak dengan riba duduk sekali dalam ayat ni bawah. Biar nampak orang mukmin lagu ni, orang yang makan riba ni bukan orang mukmin. Biar dapat beza kan. Dia konsep. Orang mukmin ni tengok orang susah, peluang untuk menghampirkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara orang mukmin pandai orang susah,
pandai orang dalam keadaan susah. Dia pandai dari mana? Untuk bantu. Dia bantu ni kerana apa? Kerana untuk hampirkan dia dengan Allah SWT, untuk selamatkan akhirat dia. Ini Allah Taala nak kita bina. Ni generasi kita nak bina. Bukan generasi yang mana kesusahan ni satu peluang untuk dapat keuntungan, ambil kesempatan di atas kesusahan orang lain untuk bina kesenangan kita. Ini kepala otak ni kepala otak orang makan riba. Dia kalau ada dalam masyarakat lagu ni bahaya. Dia, ni bukan masyarakat yang kita nak bina. Yang kita nak bina. Dia riba, sebab tu riba ni bukan masalah pinjam 1,000 bayar 1,200 semata-mata dah. Dia konsep tu. Sebab tu bila kita faham konsep tu, apa yang berlaku dalam masyarakat kita tengok tu, kita faham bahaya tak bahaya. Dia Allah Taala sebut riba ni sebab ni benda ni yang paling menonjol sekali pada zaman. Dia benda ni yang masyhur daripada zaman dulu ni. Dia semua pokok-pokok dia ni, jenis-jenis dia ni akhir zaman kita dia akan campur. Kena tengok sistem dia tu lagu mana. Sistem tu lagu mana. Sistem riba ni apa dia? Kesusahan orang ni satu peluang untuk kita bina kesenangan kita. Ni tadi. Tapi zahir dia nampak tolong. Zahir dia. Sebab tu riba ni Allah Taala istilah peran. Sebab zahir dia nampak tolong. Dia tak nampak kan. Dia tak nampak. Dia supaya harta anak yatim lah. Harta anak yatim. Makan harta anak yatim ni orang tak nampak. Sebab orang nampak tolong Oh kita buka sekolah, kita buka tempat anak yatim ke tak? Oh demo ni anak yatim. Orang nampak zahir ke apa dia? Oh tolong ni. Nampak tolong. Dia tak nampak kan. Kalau zaman dulu kan pak saudara. Oh anak-anak dia sendiri dah. Oh bagus. Orang kecil luar, bagus dia tu. Pergi anak yatim. Zahir dia. Tapi dalam apa dia? Makan harta anak yatim. Jadi orang lain tak boleh tegur. Orang tak nampak. Allah SWT bila keadaan ni berlaku, Allah Taala sendiri ambil tanggungjawab bagi tahu. Allah Taala sendiri bagi tahu bahaya benda ni. Allah Taala bagi tahu innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim illa an-nar. Siapa dia makan harta anak yatim tak boleh langsung kan boleh zulman dengan cara zalim. Dia tidak makan sebenarnya malaikat ke apa api neraka. Sebab apa benda ni dalam masyarakat dia terlindung. Orang tak perasan. Orang nak betul bukan mudah. Orang tak boleh buat kata gapo sebab buat darah dia. Buat darah dia anak-anak dia tak boleh tegur. Maka Allah Taala ambil tanggungjawab. Begitu kat riba. Riba ni nampak? Tak. Kalau Allah Taala tahu ayat kita dapat molek. Tak. Sebab orang susah, orang butuh, kita tolong demo. Tapi bila kita tolong demo, cakap demo tak tolong kita. Dia nampak molek. Zahir dia tu bila keadaan lagu ni dia macam-macam dia boleh manipulasi kan. Dimanipulasi. Sepuluh zaman kita dimanipulasi. Tak. Jadi Allah Taala bagi tahu ni cara lagu ni salah. Betul Allah kata innal ladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Allah Taala bawa suara akhirat dan orang yang makan riba ni akhirat nanti mereka tidak bangkit. Mereka seperti mana orang yang seperti mana dirasuk oleh syaitan. Tak. Di akhirat nanti. Tak. Bangkit daripada kubur kan babak. Tengok orang kena rasuk ke syaitan. Tak. Disentuh oleh syaitan. Jadi keadaan lagu tu. Itu tanda orang makan riba. Zalika demikian itu kerana dia kata innamal bay'u mislu riba. Dia kata tak ada beza. Ni nak nego lagu mana lagi? Kalau gini tak boleh nego kita. Kan. Dia kalau zaman kita dia bukan semata-mata masa ni. Ada. Dia semua perkara yang mana ada unsur ambil kesempatan di atas kesusahan orang. Ni semua ni jenis riba belaka. Jenis riba. Unsur yang sama, penyakit yang sama. Sedangkan Allah Taala bagi tahu ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli Allah Taala haram. Hasil redha-mereda. Dan tidak manipulasi, tidak ada manipulasi. Ini manipulasi. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih maka sesiapa yang mana bila siapa dah nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu dah ayat Quran ni, fantaha, maka berhentilah. Lepas tu falahu ma salaf. Kalau lepas dah tu, tak apalah. Allah tak ada kira. Falahu ma salaf. Lepas tu wa amruhu ila Allah. Serah pada Allah Subhanahu. Allah Taala tahu lagu mana nak kira-kira. Orang yang mana terlibat sebelum ni kan dia tak tahu. Tahu. Berhenti, lepas tu lepas dah biar. Lepas. Tapi dia kena berhenti.
Urusan dia serah pada Allah SWT. Dia tahu dia baiki mana sekarang baiki. Ya. Wa man ada siapa dia buat semula fa ulaika sahabun nar. Itulah masuk neraka sekalinya geran. Tak terbit dan hum fiha khalidun. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Zahirnya riba ni dapat gapo dia? Dapat membina. Tak boleh. Kita tengok. Baru berlaku ke tak? KWSP, Maybank bagi pinjam kau kapal tu ke tak? Berapa ratus juta? 300 juta. Tak, bankrupt dia betul gitu ya. Habis. Tengok ke apa? Dia tak ada. Allah yang kontrol belakang. Langgar perintah Allah SWT. Ekonomi pun Allah kontrol. Allah yang kontrol. Bukan sebab Covid. Bukan sebab keadaan ni lockdown jadi tak boleh nak negara. Dan Allah yang buat belakang. Dia mesti ada kaitan dengan amalan manusia. Tapi manusia ni tak puas hati dengan Allah. Nak ayat dia molek lagi daripada Allah. Tu ya sebenarnya. Nak ayat dia ni molek lagi daripada Allah. Cara nak bina ni manusia langgar. Manusia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Batal yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Taala tidak letak keberkatan. Allah Taala hapuskan kebaikan dalam riba ni. Dia Allah SWT wa yurbi sadaqat wa yurbi as-sadaqat. Dalam sedekah ni, dalam infak ni tak, untuk tolong orang tak, ada keberkatan, kebaikan, kemajuan. Dalam riba ni tidak ada kebaikan. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala bukan Allah bagi tahu. Yumhik dia apa dia? Yuhlik. Dalam bahasa Arab. Yamhaqullahu riba ni, Allah SWT akan binasakan sistem riba ni. Allah bagi tahu. Bayar Allah yang terbit belakang. Tunggu masa. Sebab tu tak boleh. Tak? Bank-bank belakang tu dia buat sistem riba kan. Lama-lama orang pinjam. Orang pinjam tu tak boleh bayar. Dia main gitu banyak. Sebab tu sebab macam bank. Bank dia nanti nak lipat orang dengan riba. Tak pinjam 500,000 sejuta. Kawan ni bayar tak ada 400,000 ya. Kawan tu bankrupt juga. Tak boleh bayar juga. Tak nak kata dia. Dia duk kaya ke dapat kaya apa? Tak boleh juga. Tak ya. Kadang-kadang rugi pula. Bayar kat 300,000 ya. Kawan tu bankrupt dah tak boleh. Mepeh juga. Salah tu. Tapi manusia dia rasa dia. Ni bahaya. Sebab tu dia mari punca daripada Allah SWT juga. Kalau Allah tak jelas, akhirat tak jelas, dunia ni tempat ujian ke tak? Dia rasa tak ada hubungan. Tak. Ekonomi, sistem kita, kemajuan kita, perniagaan kita ni tak ada kaitan dengan tu kan? Sebab suasana dibina gitu kan? Betul semua suasana begitu. Kan masuk iamah tu. Rasa macam tak ada hubungan dengan akhirat ke tak? Dunia segala-gala. Dia memang sengaja dibina gitu. Kita bina. Sebab tu konsep kehidupan kita salah dah. Kita nak akhirat tapi kita bina kehidupan kita macam dengan orang tak ada akhirat. Waktu kita jadi pening tu kita semua orang selain kita sendiri. Tak. Kita kata kita ada akhirat kita tapi kita nak kehidupan macam kehidupan orang kafir. Orang kafir tu buat kehidupan sebab dia tak ada akhirat. Sebab dia bina kehidupan lagu tu. Kita nak akhirat tapi kita bina kehidupan seperti tu. Waktu tu jadi kita semak gini. Semak kita. Hak ni pun kita kena betul semula. Hak ni kena muzakarah semula. Sebab tu Nabi SAW telah tunjuk pada kita lagu mana kehidupan sebenar. Nabi sendiri hidup lagu mana. Lepas tu Abu Bakar, Umar, para sahabat, lagu mana mereka hidup. Selepas Rom deparasi jatuh, tengok gapo dia Umar radhiyallahu anhu telah bina Madinah. Sistem peparitan, sistem bangunan rumah, tak ada. Masjid Nabi tak berubah. Masjid zaman Nabi tak ada lampu, zaman Abu Bakar tak ada lampu. Lampu tak ada. Baru tak ada. Rom deparasi maju dah. Sistem peparitan, sistem pengurusan kemah dah. Tapi dia tak terkesan. Tak, sahabat tak terkesan. Bahkan sahabat bagi kesan pada kehidupan orang lain. Sahabat bagi kesan pada kehidupan orang lain. Kita tak faham. Tak, insaniah yang dibina oleh para sahabat, akhlak muamalah, sebab mereka fokus bina manusia. Betul Allah Taala kata, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Allah Taala bagi ni, kamu sebaik-baik umat. Gapo dia sebaik-baik umat ni? Sebaik-baik tamadun ni, gapo dia? Fokus pada manusia. Tu sebenarnya atas muka bumi ni paling bernilai sekali manusia. Kita pun tahu hakikat dia, fitrah manusia. Gapo atas muka bumi paling bernilai benar? Manusia. Tapi kebendaan telah masuk dalam hati kita sehingga manusia tak ada nilai. Kita tengok kalau macam dengan satu orang ni dengan alfa sebutin. Rasa mulia alfa daripada orang ni.
Tengok Mercedes ni orang ni. Rasa Mercedes ni mulia lagi daripada orang. Kita punya nilai kita. Nilai kebendaan, nilai bahaya. Nilai ni menyebabkan kita sebab benda tu tak ada apa sebenarnya. Sebab tu Nabi suruh bina kehidupan biasa. Hidup dengan sederhana. Kita yang menyusahkan. Kita telah nak jadikan dunia ni macam dengan syurga. Dan untuk dapat tu kita sumak buat pinjaman tu, buat goni, buat tu, itu jadi sumak. Pak kita. Lepas tu kan orang lain maju lagi, kita baru boleh ni, orang lain sumak macam. Kalau arah tuju kita gitu sumak. Sebab tu Nabi telah bina Medan. Bila sebut tadi bila Sayyidina Umar ziarah Rasulullah sekali, satu hari tu Nabi tidur atas apa dia? Atas tikar yang dibuat oleh pelepah taman. Nabi tidur tak pakai baju. Jadi Nabi bangun tu atas belakang ni bedai habis. Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, kamu tuan ni." Tak. Room deparasi tu. Bagaimana mereka begitu mewah mereka ni? Kamu Rasulullah, gini keadaan kamu. Nabi lagu mana berubah Nabi? Nabi bila dengar Sayyidina Umar kecil lagu tu, berubah lalu Nabi. "Wahai Umar, mu tak puas hati lagi? Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat." Tengok. Apa hubungan aku dengan dunia? Nabi beritahu. Aku tak ada hubungan dengan dunia, Nabi beritahu. Hubungan aku dengan dunia seperti mana satu orang yang mana musafir yang berehat di tepi sebatang pokok. Hilang lelah dia ke, dia pergi, dia pun tinggal. Tu hakikat dia Nabi umpamanya. Ini sebab tu kita kena, kalau kita nak bina umat ni lah, kita kena tengok semula. Tak, kita nak undur pun kena undur slow-slow lah. Kita duduk kat highway laju kan, cakap nak break lah tu, habis je. Muka kita belakang. Jadi kita tak paling-paling kita tahu kita sesat ni, bukan jalan akhirat ni. Ni kita nak pergi Penang ni, jalan nak pergi lain ni. Kita tahu, paling-paling kita tahu. Lepas ni kita nak U-turn semula ni. Nak U-turn semula. Kita break lah dulu kan, habis. Tak, slow. Tengok, biar nampak dulu jalan mana kita nak ikut sebenarnya. Sebab tu kita tengok, sebab tu sahabat ni tetap jadi petunjuk kan. Kalau tidak kita hanyut. Kita dah faham kemajuan ni dengan benda-benda. Benda-benda ni buat kita sumah, benar benda-benda tak ada buat apa pun kita. Tu dia ambil pengajaran. Orang dah bina rumah dah 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Dia bina rumah macam-macam, dia betul duduk rumah tu. Anak dia betul duduk. Lon ni orang zaman ni tengok macam rumah hatu. Masa dia buat dulu habis rumah dia. Tapi anak dia tengok tak boleh duduk rumah lagu ni macam rumah hatu. Nakut kan? Tak. Tapi kita tengok rumah baru, comel sama kita. Sebenarnya keperluan kita kan sekadar je sebenarnya. Sebab tu tengok Nabi, dia tengok rumah isi-isi Nabi. Sebab tu di antara perkara yang mana sebahagian sahabat terkilan, yang perkara yang dirabuhkan, iaitu rabuh rumah Nabi. Dan mereka setuju sebenarnya perlu rabuh sebab untuk besarkan masjid. Tapi dalam masa yang sama mereka terkilan. Sebab apa? Sebab nak tunjuk pada tabi'in, nak tunjuk semua orang lepas ni mari ni. Orang yang mana daripada Rom, daripada Parsi, daripada semua orang Islam ni, yang mana terkesan dengan kehidupan tu, bila mari Madinah tengok rumah Nabi, selesai masalah. Tahulah dia nak bina sebenar lagu mana. Dengan tengok rumah Nabi ya. Dengan tengok rumah Nabi ya. Dengan tengok rumah Aisyah radhiyallahu anha. Berubah lalu. Rumah pun jadi asbab hidayah. Sebab dunia sebenarnya sebenarnya ni ya. Tempat yang mana kita nak tinggal, yang mana kehidupan kita sebenar. Sebab kena betul banyak. Kena betul banyak. Dan riba ni jadi maju ni kerana dunia. Sebenarnya tak perlu. Tak, hidup sekadar. Tak. Bukan maju ke manusia. Maju kan. Sebab tu dalam Quran bagi tahu kita fokus pada manusia. Umat yang terbaik, umat yang mana sibuk baiki manusia. Kita lah ni tak sibuk baiki manusia. Manusia punah ikut dia. Betul ya, kita tak suka tak ada agama sebenar. Dunia sekarang ni perlu ke agama. Orang nak agama sekarang ni. Jemaah kita pergi ke Brazil, ke Mexico ke tak? Balik buat laporan. Orang Brazil, orang Mexico ni sedia masuk Islam, hari-hari sedia masuk Islam. Tapi tak ada orang pergi ya. Tak ada orang sedia nak pergi kan. Masalah kita tak ada orang sedia nak pergi. Betul 40 hari duduk sana. Berapa masjid ya boleh? Tak. Ya mungkin lagu tu. Orang sedia. Jemaah kita siapa boleh masuk Islam? Tuan-tuan nak semua nak orang masuk Islam dengan kita. Boleh pergi. Orang sedia masuk Islam, tapi memang orang sedia hari ni masuk Islam, seminggu masuk Islam, lepas seminggu ni masuk kafir mula. Bila kita balik, kafir mula. Sebab orang sana masuk Islam, dia tidak ada kekuatan. Suasana dia tak. Sebab tu dia minta kita duduk sana. Sebab dia tidak ada kekuatan. Dia nak dengan kita. Bila ada kita, dia rasa tenang. Dia ada kekuatan untuk amal agama, mari semaya. Bila kita tak pergi, dia tak pergi kok.
dengan kesibukan dia, kita kena kiah pak kita ni. Orang kita sibuk tak cara juga kan. Dengan majlis ilmu ada di masjid-masjid pun, ramai lagi orang kita tak peduli pada agama. Ni dengan suasana ada sikit ni. Di sana tak ada suasana langsung. Suasana tak ada. Kalau di masjid Islam rumah dia tu macam-macam ada. Hindu pun ada, Kristian pun ada, Yahudi pun ada ni. Suasana dia. Jadi orang sedia, tapi tak ada orang pergi. Sebab orang manusia ni tak ada nilai mana. Tak ada nilai mana. Kita dah sibuk dengan benda lain. Kita dah sibuk dengan pagar rumah kita, kita dah sibuk dengan gon ni. Kita betul-betul semua orang saya sibuk dengan dunia dia. Yang mahu dia akan tinggal kan. Tengok ke sini. Mentaliti kita lagu tu. Jadi masalah kita. Sebenarnya benda ni kita duk sibuk-sibuk kita tinggal buat apa ramai orang buat rumah dah. Dia tak ada duduk, dia mati, dia dah kubur dah. Lepas tu anak dia jual. Bah berebut. Kalau jual tak apa, berebut pula. Tak. Lepas tu tengok, bila kita tengok para sahabat kan, Nabi lalu nak pergi main masjid, tengok kubur, buat kubur. Ada seorang sahabat buat kubur. Nabi tanya, apa dia ni? Sahabat bagi tahu kubur fulan. Lepas tu Nabi pergi masjid. Sahabat tu orang riwayat dia, Nabi lalu kat rumahmu tadi. Tak. Nabi tanya, hamu. Orang sahabat pergi masjid. Ingat ke Nabi cari dia? Nabi bagi salam, Nabi buat sejak. Nabi tegur, Nabi tak peduli. Dia heran, apa Nabi? Tak, so saya kecek dengan dia. Dia tanya orang, Nabi ada ayat ke apa? Tak, Nabi tanya kubur siapa dia? Aku kata kuburmu. Dia dengar hal tu, ambil kapuk kubur lalu. Nabi lalu pula tengok tak ada dah. Pergi masjid, dia mari. Nabi tegur. Dia tegur Nabi pun jawab. Nabi tanya ke apa dia? Nabi kata ke apa dia? Kau membuat tu, mana kamu hidup ni, mana yang hak tu lebih lama lagi daripada mu. Mu tu nak mati bila masa. Duk sibuk bina mana, benda tu yang mana tidak akan bagi manfaat pada kamu. Tu baru kubur lagu tu. Bahasa sampai sahabat kubur kepada dia sangat. Tapi Nabi nak bina standard dia. Sebab nak bina sebagai petunjuk pada umat ni. Dunia secara mana sepatutnya gitu. Kalau kita baca kehidupan para sahabat, kita kena banyak istighfar. Jabir radhiyallahu anhu jumpa dengan seorang orang tengah jalan. Seorang orang tanya, gimana? Nak pergi pasar, awak apa? Beli daging. Bapa nak beli daging? Telio. Seorang majikah lalu. Telio tu beli selalu. Telio, semua mu telio mu beli belakang. Mu tak tahu tak kehidupan akhirat kita, kehidupan sebenar akhirat. Tu tempat senang kita. Lalu Jabir radhiyallahu anhu kenal ke sana. Makan mana setiap kali ni. Mana kita kan tak nak kata apa. Sebab kita tak kecek dah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha kan, Aisyah radhiyallahu anha tak, Nabi tengok makan. Nabi tengok makan. Makan kali kedua dalam rumah Nabi. Makan kali kedua, Nabi tengok, buat apa? Makan. Tadi makan dah kan? Clear nak makan. Nabi kata, "Kerja makan. Kerja makan." Sedangkan Aisyah radhiyallahu bagi tahu, rumah Nabi ni tak pernah berlaku dua kali makan, melainkan salah satunya kurma ya. Kurma. Jadi ni kita kecek ni tak. Bukan kata tak apa mereka miskin. Tak. Rum depresi bawah kaki dah. Rum depresi. Aisyah radhiyallahu anha bila mari peruntukan untuk dia kan tak. 12,000 dinar. Tak. Hari yang sama habis. Hari yang sama habis 12,000 dinar. Tak habis. Habis. Kita tak faham ni cara mereka bina. Sebab tu mereka telah tunjuk pada kita standard untuk faham kepada umat ni bagaimana sebenarnya kita nak hidup dengan dunia kita ni. Sebab tu bila orang lagu ni ada baru dah jadi molek dunia ni. Dia pala-pala. Saya Umar kan bila hari pertama Rom jatuh. Rom jatuh. Khazanah Rom sampai ke Madinah, geger Madinah. Nak buat kan? Sebelum ni tak pernah berlaku kan? Baik khazanah Rom siapa? Duit juta siapa? Bapa kereta utama mari. Oh mari. Musyawarah lalu musyawarah. Muhajirin Ansar semua musyawarah. Lagu mana nak buat ni? Saya Umar kata panggil muhajirin ni. Lagu mana kita nak buat dengan musibah mari tempat kita? Panggil musibah. Orang pun cadang gini, tak bagi cadangan semua, bagi cadangan kepada dia. Mula-mula sekali Amirul Mukminin. Tak. Lepas tu orang sikit-sikit tanggungjawab gini untuk bagi ke harta ni pada Islam. Saya Umar kata tak. Saya Umar kata kita bagi ke harta ni mengikut orang yang paling Nabi saya. Mengikut orang yang paling Nabi saya. Mula-mula sikit siapa dia? Isteri dia. Ikut lah. Bila Sayyidina Umar buat keputusan lagu tu, Sayyidina Umar ni duduk ke bawah. Dan dia Amirul Mukminin. Dan dia bina orang lagu ni. Orang mana duduk atas kita ambil kesempatan.
barulah jadi molek, baru jadi molek ni. Dia hak ni nak bina ni, dia sumber dia hak ni dulu. Sumber dia hak ni dengan kita ni. Dia bina sudut pandai pada dunia, barulah mana kena ubah belaka. Tak, kena ubah. Berubah dalam main kita dulu. Berubah sikit kehidupan sederhana, baru boleh. Kalau tidak kan, kalau kita kerja saja orang ni tetap maju. Sebab riba ni memang dia memajukan dunia, tapi dia memundurkan manusia. Kemanusiaan itu akan jadi mundur. Berdasarkan apa pun. Kita ada pandai sudut maju negara ni dengan benda-benda. Bahkan kalau zaman kita sekarang ni, orang negara-negara maju sekarang tak pandai dah kemajuan dengan benda dalam ni. Tak sih dah. Tak, orang negara maju kan? Kita tak sih. Bahkan kalau setengah-setengah bandar tu tidak dibenarkan dibina bangunan-bangunan. Nak kekal kan. Alam ni, nak hidup dengan alam ni. Sebab benda tak perlu benar. Banyak benda yang dibina ke benda tidak perlu. Benda tidak perlu. Dia semua tu kena hisap belaka. Kena hisap belaka. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ni, dalam riba ni Allah Ta'ala telah binasakan kebaikan dia. Kebaikan dia tak ada langsung. Tak ada langsung. Wa yurbis sadaqah. Dalam infak ni, dalam sedekah ni, ini yang telah Allah SWT letakkan kebaikan ni. Dan wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah Taala tidak suka pada orang yang mana degil dan lagi berdosa. Kemudian Allah Taala datangkan satu ayat, innal ladzina amanu wa amilus salih. Orang yang mana beriman dan beramal soleh, mendirikan sembahyang. Ini sumber kekuatan untuk tolak riba ni. Dia kena ada, dia kena isyarat. Iman dan amal soleh. Gapo dia amal soleh ni? Aqamus salah, mengeluarkan zakat. Orang lagu ni lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian mula khitab pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tak sempurna iman dia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tinggallah dak ma baqiya minar riba, apa yang masih baki lagi amalan-amalan kamu yang berkait dengan riba ni, tinggal belakang. Sekiranya kamu benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak buat lagu tu, maka fa'dhanu biharbin minallah. Allah Taala istihar perang. Maka ketahuilah, dak aku ella biharbin minallah. Allah Ta'ala bagi tahu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Perang dengan Allah dan Rasul. Baik. Ni dosa. Dosa perang dengan Allah dan Rasul. Mana mai ajak lagu mana? Dia panggil orang mai ajak dak sesama musibah. Kita perang dengan Allah dan Rasul. Kita istihar perang. Kita terlibat. Bahaya. Semua bahaya. Kau kerja bank kan? Oh bahaya keadaan dia. Dia paling bahaya kan apa dia? Pegawai. Pegawai kita. Sebab tu pegawai ni zaman kita diuji berat. Pegawai kita ni. Tak. Orang lain buat pinjaman riba kan guna pegawai kan sekarang kan tak? Pegawai. Orang lain sekali tu je. Tak minta khidmat guaman. Tapi orang pegawai ni kerja dia. Kerja dia. Tak untuk menyempurnakan proses transaksi riba ni. Riba ni. Tak. 5 orang, 10 orang semua dia terlibat belakang. Buat pinjaman dia terlibat belakang. Oh bahaya, payah. Tengok mana makin satu orang tu terlibat dengan perkara ni makin payah dia nak. Apatah lagi sistem kita dibina keadaan lagu tu. Dia merosakkan pegawai kita ke jadi rosak. Pegawai kita akan jadi rosak. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Sekiranya kamu bertaubat, dak. Boleh ambil semula, modal asal boleh. Modal asal tak ada masalah. Kamu tidak akan buat zalim dan kamu tidak akan dizalimi. Allah Taala berkata, wa in kana dzu usratin. Ha ni berkenaan dengan orang yang susah. Tak, orang susah dalam pinjaman lah. Wa in kana tu, bila kamu lihat orang yang mana tu susah, tak nak bayar hutang dia, kamu tak payah ambil kepada dia riba tu. Tapi modal kena ambil semula, dia kena bayar juga. Tak. Tapi kalau tengok susah, Allah Taala bagi tahu hanadhiratun ila maisarah. Maka tunggu bagilah peluang sehingga dia senang, bagi peluang. Dan Nabi bagi tarikh pada kita. Siapa dia kita sepatut dia bayar dah ni. Hutang dah. Sepatut 1 hari bulan 1 hari bulan 4 baru ni habis tempoh dia janji nak bayar hutang. Tiba dia tak boleh bayar hutang. Maka Nabi kata kepada dia, siapa dia bagi tempoh lagi ke tak? Seolah-olah dia sedekah seperti mana dia bagi hutang. Bayar. Itu kelebihan orang yang mana bagi apa dia? Bagi tangguh pada orang berhutang kita. Dia berhutang 5,000. Sepatut bayar 1 bulan 4. Dia tak boleh bayar 1 bulan 4. Dan minta tangguh lagi. Maka bermula 1 bulan 4 tu, setiap hari seperti mana kita sedekah 5,000 sehari, 5,000 sehari, 5,000 sehari. Tengok Allah SWT, Nabi SAW tarik pada kita supaya betul. Perkara ni dapat islah orang ni. Dan tu sekali dah kita nak bina umat dengan bina ekonomi, baru pinjam tak. Link umat lagu ni sebab dia bukan jalan ni.
Tak, kalau kita nak islah orang dengan dari sudut ekonomi, kita tak si riba lah ni tak. Kita nak bagi pinjam ke orang, dia mau tak bayar. Dia mau tak bayar. Sebab tu kita tak boleh guna perkara ni. Sebab tu Nabi tak guna perkara ni. Tak. Sebab tu kita kata silap cara pemahaman kita. Kita nak akhirat tapi nak kehidupan macam orang kafir. Nak kemewahan macam orang kafir. Sumak kita. Sumak. Sebab kemewahan dia, kehidupan dia dibina atas dasar riba. Atas dasar sistem tu. Kita nak sistem tu. Tak. Kita dan masa sama kita nak akhirat. Tu jadi kita jadi pelik, jadi masalah kita. Sebenarnya tidak. Kita ada satu sistem kehidupan lain. Ni masalah lain pula. Ni masalah bila berlaku hutang dalam sesama kita ni. Untuk orang yang bagi hutang ni. Tak. Kalau dia bagi tempoh untuk tangguh bayar hutang, maka setiap hari seperti mana dia? Sedekah. Adapun orang yang mana hutang dengan niat untuk bayar, sungguh-sungguh ikhlas dia nak bayar, Allah Taala akan datangkan bantuan. Itu jaminan daripada Allah. Siapa dia hutang dengan niat untuk bayar, dengan niat untuk bayar, tak. Maka Allah Taala akan bantu dia. Allah Taala bersama dalam ini. Allah Taala bersama dengan dia. Tapi siapa dia hutang tak si bayar, ni bahaya. Hutang niat tak si bayar, bangkit di akhirat sebagai pencuri. Bangkit akhirat sebagai pencuri. Dalam hadis Nabi, siapa dia hutang, dia ada duit untuk bayar tapi dia tak bayar, apa yang dia makan itu harta haram. Apa dia makan itu harta haram. Bila makan harta haram ni, amal dia tak, semaya dia tak terima, ibadat semua tak terima. Dia hutang salah satu tu Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jenazah dibawa, Nabi akan tanya kepada, ada hutang tak ni? Kalau ada hutang, Nabi tak semaya. Nabi tak semaya. Satu kali tu jenazah mari, Nabi tanya, ada hutang? Dia kata ada dua dinar. 2 dinar mah ada zaman Nabi ni. 2 dinar ni. Lepas tu Nabi kata, mu semaya? Nabi tak semaya. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, 2 dinar tu saya bertanggungjawab. Saya ambil tanggungjawab. Baru Nabi semaya. Benar, Nabi semaya. Esok tu Nabi panggil kata dah, lagu mana 2 dinar? Hanya lalu. Bukan kejap saja, ambil tanggungjawab saja. Esok tanya, lagu mana 2 dinar? Nabi tanya lalu. Nabi ambil berat mana? Dan satu kali Nabi tengah tanda jenazah ke, Nabi dengung. Tak, muka Nabi berubah. Jadi sahabat tak berani tanya. Lepas tu Nabi tak tanya, gapo dia Rasulullah? Nabi kata, dahsyatnya buta ni. Nabi beritahu, dahsyatnya buta ni. Gapo dia dahsyat? Allah Taala tak terima amalan. Malaikat selepas hutang dia bayar, tak terima. Amalan ini tidak akan diterima. Kebaikan semua. Hatta dalam hadis lain pun Nabi bagi tahu, sehingga satu orang yang mana berjihad di jalan Allah, syahid, kemudian dia berjihad pula, syahid, kemudian berjihad pula, syahid, pun tak diterima amalan dia. Malaikat kena sesat hutang. Berbahaya bila kita tengok sudut ni kan tak? Penekanan tetap hutang ni. Penekanan tetap hutang. Tapi hutang ni sunnah Nabi. Hutang ni sunnah. Dia sunnah orang beriman. Daripada minta baik butan. Daripada minta baik butan. Butan ni orang ada maruah. Orang ada maruah. Dan Nabi kata lagi, siapa dia butan niat kerana nak bayar, dengan niat nak bayar, Allah Taala akan bantu dia. Jangan takut. Jangan takut. Tapi butan ni kadang-kadang apa? Kadang-kadang terdesak lah. Kadang terdesak. Sebab tu dia berkait dengan kehidupan kita ni. Ni butan nak beli kereta baru. Terlama dah tak ada apa. Ini jadi masalah kita. Sebab tu sudut pandai kita masalah. Sudut pandai kehidupan ni bermasalah. Sebenarnya kalau sekadar untuk kehidupan dunia yang sementara ni, kehidupan kita tak ada masalah sebenarnya. Tak. Dia bukan jadi siapa peringkat kena butang dengan orang-orang jadi kita tak boleh bayar. Tak, ni kok mana-mana butang ni masalah lain. Masalah kehidupan dan lagu lain. Bahkan benda ni akan disesat sebenarnya bila ditarik untuk bantu tadi. Tak peluang, tak bantu. Dan ni kalau kita tengok Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in, bagaimana mereka berkenaan dengan berhutang. Satu kehidupan yang indah. Satu muamalat yang indah berlaku. Seperti mana berlaku pada seorang sahabat kan. Sahabat tu bila Rum dah pasti jatuh, dia kaya-kaya belaka. Sahabat ni ada peruntukan dia. Semua sahabat Nabi yang terlibat dengan Badar, Uhud, semua ni dia ada peruntukan khusus. Daripada Baitul Mal. Jadi sahabat ni banyak kesenang. Kebanyakan senang. Tapi senang mereka pun macam Aisyah tadi lah, bila mari peruntukan dia habis lalu. Gitu belaka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kaya, banyak peruntukan dia dah. Tiap-tiap hari beli kambing, sembelih kambing seka. Tapi dia tak makan, jamu ke belakang. Jamu dia beli hamba bebas, dia beli hamba bebas. Dia pun habis gitu. Dia guna kan. Ada beli hamba, tarbiyah molek, nampak juru bebas. Ini keadaan mereka. Dia tapi orang susah sebab tu mari daripada rumah si mari nak belajar tu ramah tu. Sebab tengok kehidupan sahabat lagu ni. Tak. Jadi ada sebahagian mereka ni, tak tabi'in mari minjai dengan seorang sahabat.
Janji sikit-sikit, sampai tarikh sikit-sikit nak bayar. Jadi bila sahabat tengok, sahabat pergi rumah. Tak, bila sahabat tengok, pergi tengok sahabat kita. Jadi bila pergi sahabat rumah, kawan itu tak ada pitih. Tak, nak bayar. Jadi nak royak pada sahabat buat alasan tak berani, muka sahabat takut. Dia pun royak pada anak dia. Pergi royak ke sahabat tu, kata abah tak ada rumah. Tak royak pada anak kecil dia tak. Jadi anak pun pergi tu pergi royak, muka sahabat kan. Budak pun tak berani pelawak. Royak kepada sahabat, abah kata abah tak ada rumah. Oh, sahabat dengar tu, panggil abahmu. Panggil. Jadi sahabat panggil. Bila tubik tengok sahabat agak kecil, pala-pala takut. Dan ibu pun mengkecek lagu ni, untuk saya bayar hutang kah? Nak lari daripada hutang kah? Dia kata tidak sebenarnya, benarnya aku tak ada pitih nak bayar. Aku tak ada. Aku tengah susah lah ni. Tak, tengah susah lah ni. Bagi tahu. Sahabat bila dengar lagu tu ke? Susah sungguh kah? Dia kata tengah susah. Kalau susah tak apa. Kalau susah tak usah bayar. Dia kata. Sebab aku dengar Nabi SAW bagi tahu, siapa dia melepaskan kesusahan sebagai hamba di dunia, Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan di akhirat. Lepas gitu. Tapi lepas ni bawa lagu ni, tu cara sahabat. Dia muamalah gini yang wujud di kalangan para sahabat. Bila mari kemewahan dah. Ini yang bina orang, ini yang terbina. Tapi orang jadi molek ni. Muamalah dia tu jadi asbab hidayah dah. Muamalah dia jadi asbab hidayah dah. Seorang sahabat ada. Hamba dia balik kuda. Hamba, dia suruh hamba kerja. Dia zaman dulu, orang ada hamba. Hamba beli kuda. Dia suruh hamba dia beli kuda. Hamba dia beli kuda, balik kuda. Oh, comel kuda ni. Dia tanya hamba dia, berapa orang beli kuda ni? Hamba dia bagi tahu contoh. Tak, 500 dirham. 500 dirham. Oh, kuda ni bukan 500 dirham ni. Ini 900 ni. Baru beli 500. Dok dia nak gini. Tu dia setuju. Hamba dia ya, sepatut kita suka. Tak? Harga 900, harga jual 500. Suka, cerdik mu, bagus mu kali kita. Tak, sahabat okey lah ke tu. Tu dia tak tahu ni 900 sebenar ni. Pergi jumpa tu dia, mana tu dia gitu. Royak kata tu dia, kuda demo bukan 500. Kuda demo sebenar 900. Tu dia pun kedah pun kata, oh tahu dah kita, tapi kita jual 500. Bukanlah gitu dia tu. Kalau aku bayar kamu 1,000 kan dah. Tengok. Dia tengok semula, tengok tidak, bukan 900 ni, 1,000 ni. Tak. Kalau aku bayar kamu 1,000 lah ke mana? Mu suka ke tak? Oh suka. Suka bayar. Sahabat. Berapa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ad-din an-nasihah. Agama ni kejujuran. Tak, dia beritahu, agama ni jujur. Jujur dengan Allah, jujur dengan Rasul, jujur dengan kita Allah, jujur dengan orang Islam belaka. Jadi ni manusia yang dibina, dan manusia gini tersebar, bina manusia lain gini belakang. Barulah jadi molek belakang kan. Barulah jadi molek belakang. Dia ni kita kena bina. Tak, kita duk bina dengan benda-benda dengan buat tu kita jadi Allahu Akbar. Silap kehidupan yang silap. Baca tekeh gitu. Tak ada benda tekeh, ada benda pun tekeh juga. Tekeh. Tak, ada benda tekeh. Tak ada benda tu. Kita ingat bahagia dalam benda ni bila dapat, gitu juga. Tak ada. Sebab Allah Taala letak kebahagiaan bukan pada benda-benda lagu ni. Jadi ni panduan daripada Allah. Bila kamu lihat orang yang berhutang dengan kamu susah, maka bagi tempoh pada dia. Dan Nabi mari lapik pula dengan hadis-hadis bagi panduan pada kita. Bagi panduan pada kita. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau bersedekah ke, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Akhir sekali, ni ayat akhir tu sebenarnya dari surah Baqarah, tapi Allah Taala letak sini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu akan satu hari yang mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ni sebenarnya. Takutlah kamu, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu akan satu hari yang mana kamu semua ni akan dikembalikan depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ketika itu semua tuwafa kullu nafsin ma kasabat. Setiap jiwa akan dibalas mengikut apa yang dia telah buat. Setiap jiwa. Tak nak beta dah, tak boleh. Dan wahum la yuzlamun, dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Setelah lagi kita habis kita kaya habis surah Baqarah dengan kesimpulan sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana radina billah rabbil islam nabi Muhammad nabiyya wa rasulahu walhamdulillah.